Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Hari ni kita live lagi bersama saya Tita Hayati untuk matematik tingkatan 4 KSSM, bab baru, bab 5, rangkaian dalam teori graf. Hari ni kita akan belajar pasal asas. Sorry, tadi ada problem untuk online. Sekarang sorry, lambat sikit lah, 11 buku baru kita online. So, siapa yang menonton jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk tag kawan-kawan, jangan lupa untuk komen juga. Boleh komen dekat bawah dengan daripada mana, nama siapa. Kalau ada soalan pun boleh komen dekat bawah. And then siapa yang menonton di YouTube, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, sebab ada banyak sangat video yang kami share dekat dalam YouTube channel. And then banyak kali juga kami live setiap jam 9 pagi dengan jam 6 petang. So 6 petang bersama Tutor Mazna untuk subjek Admaths, dan untuk jam 9 pagi bersama saya untuk matematik tingkatan 4. So siapa yang menonton jangan lupa untuk share supaya lebih ramai lagi yang akan join kita hari ini, sebab kita akan ajar basic sahaja dulu hari ini. Bab ni kita kena kenal pasti dulu bahagian-bahagian untuk rangkaian dalam teori graf. Ini ialah bab baru dalam silibus kita. So dalam form 4 ini bab baru, tak pernah lagi keluar lagi bab ni. Form 5 pun tak belajar. So ini specifically untuk form 4 tahun ni. Okay, so kalau korang ada soalan boleh je komen dekat bawah. Okay, jangan lupa untuk share juga video ni. Okay, so soalan bab 5 ni rangkaian dalam teori graf. Kita akan bincang pasal asas saja. Namakan bahagian. So kita tak boleh nak jawab soalan yang lebih sukar, yang soalan yang dah melibatkan pengiraan, kalau kita tak tahu dia punya asas. So kita kena tahu dulu paling basic dia, sebab ini topik baru kan. Ini bab baru, jadi kita kena tahu asas dahulu. Okay, so first thing first. Contoh misalnya dia akan bagi gambar macam ni. Okay, so dia akan bagi A, sini B, sini C, ini D. A, B, C, D ni merujuk kepada bucu. Okay, so kalau kita tengok A ni ialah dia punya bucu. So A bucu, B bucu, C bucu, D pun bucu. Tetapi D tu ialah, nampak tak, D ni dia tak ada connect pun dengan A, dia tak connect pun dengan B, dia tak connect pun dengan C. Betul tak? D ni dia sorang-sorang dekat situ. So D tu apa? D tu ialah bucu juga, tapi kita panggil dia sebagai bucu terpencil. Ada nama lain, okay? So kalau A, B, C, D, kita panggil dia sebagai bucu. Tapi kalau ada macam ni, dia tak ada connect dengan mana-mana bucu lain, kita panggil dia bucu terpencil. Okay, so boleh dapat sampai situ. Next, kita kena tengok, let's say yang connect antara A dengan B, A pergi B, B connect pergi C, B pergi D, dengan A pergi C ni, yang garisan panjang lurus straight line ni, kita panggil dia sebagai tepi. Okay, so daripada A pergi C, A pergi B ni, kita panggil dia tepi. Tetapi kalau kita tengok antara tepi ni dengan tepi ni, dia ada dua beza. Dekat sini dia ada nombor, manakala tepi yang ini dia ada arrow. Macam kita belajar form 5 nanti bahagian Admaths. Kita ada belajar benda ni. Okay, so nampak tak ada dua beza ni? Dia still dekat tepi, tetapi dia ada beza. Dekat sini ada nilai nombor, dekat sini ada arrow. So yang arrow ni kita panggil dia sebagai arah. Okay, so yang ada arrow kita panggil dia sebagai arah. Yang ada nombor pula, okay, yang ada nombor ni kita panggil dia, sorry ada orang call pula. Okay, so saya ulang balik, yang ada nombor ni kita panggil dia sebagai, okay, so yang ada nombor kita panggil dia sebagai pemberat. Sebab apa kita panggil dia pemberat? Okay, let's see. Contoh kita bagi dia dekat dalam perjalanan. Contoh ini perjalanan
30 ni ialah dia punya 30 ni ialah dia punya contoh tambang ke, 30 kilometer ke. Itu sorry ya, ada orang asyik call. Sorry sangat. Okay, so saya ulang balik. 30 ni ialah dia punya pemberat. Okay, pemberat ni ibaratnya contoh tambang ke, dia punya jarak perjalanan ke. Contoh A nak pergi B, A nak pergi ke point B ni maybe 30 km. Ataupun tambang dia ialah RM30. So itu kita andaikan sebagai pemberat. So kalau let's say graf tu, let's say kalau graf tu ada pemberat, semua pun kena ada pemberat. Contoh kalau sini 30, sini pun mesti ada nilai, sini pun ada nilai, sini pun ada nilai. Okay? So, sekarang kita hanya tinggal B dengan C. Let's say kita tengok daripada B ke C ni, nampak tak dia punya tu ada, dia punya gelung dekat sini. Nampak tak? Dia daripada B pergi C, dia ada dua arah. Okay, yang tu kita panggilkan dia sebagai berbilang tepi. Okay. Dia sama juga dengan konsep tepi ni. Tapi yang ini dia ada double. Ada dua kali kan? Sebab tu kita panggil dia berbilang tepi. Bermaksud daripada B ke C ni, dia boleh jalan melalui arah ini atau dia boleh jalan melalui arah ini. Daripada C pergi B, dia boleh jalan arah ini atau dia boleh pergi ikut jalan ni. Sebab tu dia panggil berbilang tepi. And then C pula. Dekat C ni, kalau kita nampak C tu, dia patah balik pergi C. Dia macam roundabout lah. C dia pergi ke C. So, bila yang ini kita panggil dia sebagai gelung. Okay. So, saya ulang balik. So, kalau ada graf, rangkaian dalam teori graf ni, ibaratnya macam bila kita pergi ke map. Bila kita ada map dan dia menunjukkan arah perjalanan daripada A pergi B ke, B pergi C ke, C pergi D ke, macam tu. So, bila dia mapping je map tu, so inilah dia punya rangkaian dalam teori graf tu. So dia akan explain. Contoh A ni ialah satu tempat, B ni tempat lain, C ni tempat lain. So A ni kita A, B, C, D ni kita merujuk pada bucu. Okay, antara A pergi C tu ada satu garis lurus kan. So kita panggil dia tepi. Yang connect antara A pergi C tu kita panggil dia tepi. So, A pergi B ni pun kita panggil tepi. Tetapi, tepi ni dia ada dua benda yang berbeza. Contoh kat sini dia ada nombor, nilai kan. So, kita panggil dia sebagai pemberat. 30 ni dia macam merujuk pada RM RM30 ke, 30 km ke. Dia ada pemberat, ada something yang dia nak bagi tahu. So, daripada A pergi C ni nampak tak ada simbol ni. Ini ialah simbol arah. Okay, next ialah B pergi C tu. Dekat sini B pergi C, kat sini nampak tak dia ada dua jalan yang boleh pergi. B nak pergi C boleh ikut arah ni, atau B nak pergi C boleh ikut arah ni. Sebab tu kita panggil dia berbilang tepi. So dekat sini pula D ni. D ni nampak tak dia tak connect dengan B pun, dia tak ada tepi pun. Dia tak connect D pergi B, D pergi C, dia tak ada connection dengan mana-mana bucu. Sebab tu kita panggil dia bucu terpencil. Manakala yang C ni pula nampak tak dia macam bulat kan? Dia macam roundabout. Dia tak ada dia C tu connect patah balik ke C. Kalau yang ini B dia ada connect dengan bucu lain. Tapi yang C ni dia connect dengan diri dia sendiri. Sebab tu kita panggil dia sebagai gelung. Okay. So sekarang kita akan kenal pasti pula jenis-jenis graf yang lain. Okay. So let's say kalau yang ini kita nak namakan apakah nama graf tu. So, kalau yang ini, nampak tak? Dia ada bucu, A pergi B, B pergi C. So, A ni, A, B, C ialah dia punya bucu. A pergi B ni tepi, B pergi C, ini tepi, C pergi A kat sini tepi. So, apa nama graf ni? Okay, graf ni kita panggil dia sebagai graf mudah. Sebab dia very simple graph. Okay, next. A pergi B, dia ada bucu A, B, C. Dia ada tepi A pergi B, B pergi C, A pergi C. Tetapi nampak tak kat sini dia ada arah. Setiap ni ada arah.
So apa nama graf tu? Graf dia ialah still graf mudah, tapi disebabkan dia ada simbol yang ini, kita panggil dia graf mudah terarah. Okay, next yang sini. So kita tengok dia ada bucu A, B, C. Dia ada tepi AB, BC, CA. Tetapi dekat sini dia ada nombor. Nombor ni ialah dia punya pemberat. Jadi A pergi B pemberat 27, B pergi C pemberat 25, A pergi C berat dia 30. So yang ini kita panggil apa? Ini nama dia graf mudah. Sebab dia ada pemberat dekat sini, kita panggil graf mudah pemberat. Okay, so sini graf mudah pemberat. Okay, let's say ada lagi satu graf. Let's say yang ini kita ada pula simbol ni. Nah, contoh. So, bila kita tengok balik dekat sini, dia graf mudah dan dia ada pemberat, tapi kita dah tambah arrow. So, bila kita tambah arrow, bermaksud dia ialah graf terarah. So, graf mudah pemberat dan terarah. Sorry, short form je, tak muat. Okay? So, itulah yang asas yang kita kena tahu untuk soalan rangkaian dalam teori graf. Okay, so saya ulang balik yang kalau yang bucu ni, yang setiap point A, B, C, D kita panggil dia bucu. Kalau dia ada connection dengan point lain, kita panggil bucu biasa. Tapi kalau dia tak ada connection dengan mana-mana point lain, kita panggil dia bucu terpencil. Lepas tu yang ada nombor ni, kita panggil dia sebagai pemberat. Yang mana ada simbol arah ni, bermaksud ikut jalan mana, itu ialah arah. Yang connect A pergi B, A pergi C tu ialah tepi. Yang C ni kenapa kita panggil dia gelung? Sebab dia patah balik ke diri dia balik. So dia macam roundabout pusing balik dekat diri dia. So itu ialah gelung. So B pergi C dengan B pergi D, itu kita panggil dia berbilang tepi. Bermaksud daripada point B pergi C, dia bukan ada satu jalan saja, tapi dia ada dua jalan. Sebab tu kita panggil dia berbilang tepi. Dia boleh ikut jalan sini atau dia boleh ikut jalan sini. Okay, so yang ini pula, kalau dia graf biasa, hanya ada point dan ada tepi, kita panggil dia graf mudah. Next, kalau yang dia ada simbol arrow ni, graf mudah terarah. Kalau yang dia ada nombor sahaja, graf mudah pemberat. Tetapi kalau dia ada semua, dia ada arrow dan dia ada nombor kat sini, pemberat. So, nama dia ialah graf mudah pemberat dan terarah. Itu macam mana kita nak kena pasti soalan pasal rangkaian dalam teori graf. Ini paling asas. Okay, itu sahaja untuk sharing hari ini. Thank you for watching.